بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك والسلام السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jugalah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam pertaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Berada dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadi satu motivasi besar untuk kita terus mengenang dan mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja memperbanyakkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja belajar untuk mengenal sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana salah satu daripada ciri dan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga juga dengan banyaknya kita berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Maza yakni Itima'il Islam, apa erti semenut Islam. Kalau ikut dalam catatan saya terakhir, kita berhenti di tajuk yang kelima, keempat. Sebab dalam kiraan yang itu dia 3 terus 5. Muka surat 130. Betul? Cetakan rumah satu-satu. Buku hijau ya satu-satu. Beriltizam dengan kerja-kerja Islam dan kerjasama dengan aktivis lain. Baik. Tajuk ini adalah tajuk terakhir pada bicara berkenaan dengan sifat dan juga ciri bagaimana cara saya hidup untuk Islam. Dan dia juga merupakan tajuk terakhir bagi tajuk 2.2
Kerana nanti kita akan masuk tajuk baru, mestilah meyakini bahawa beramal untuk Islam itu wajib. Baik, dalam kitab disebutkan beriltizam dengan amal-amal Islam dan bekerjasama dengan orang-orang yang beramal untuk Islam. Kerana dengan menganut agama Islam, saya telah diwajibkan oleh Islam beramal dan bekerja bersama-sama dengan jemaah. Islam juga mewajibkan saya bekerja sama dengan orang lain yang bekerja dalam medan dakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan membina individu muslim, rumah tangga muslim, masyarakat muslim dan negara Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-35, sanashuddu 'adudaka bi akhik, kami akan membantumu dengan saudaramu. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, al-muslimu lil muslim kal bunyan al-marsusi yashuddu ba'daha ba'dha, bandingan antara muslim dengan muslim yang lain samalah seperti binaan yang tersusun kukuh, sebahagian yang memperkuat yang lain di antara satu sama lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Kemudian hadis yang seterusnya daripada riwayat Abu Dawud, yadullah ma'al jama'ah wa innama ya'kulul dha'bu minal ghanami qasiyah, kekuatan Allah bersama dengan jemaah, sesungguhnya serigala itu hanya akan dapat memakan kambing yang terpisah daripada kumpulannya. Kemudian dalam satu lagi sebahagian daripada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, alaika bi jama'atil muslimin wa imamihim, kamu mestilah bersama jemaah muslimin dan imam mereka. Dan disebutkan juga al-jama'atu barakah, al-jama'atu rahmah, wal furqah wa azab. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam Zawaid al-Musnad. Ini juga dimuatkan daripada Ad-Dailami, dan kedua-duanya memiliki sanad lemah tapi mempunyai banyak syawahid. Baik, tajuk yang keempat ini, tajuk terakhir, nak membungkus tajuk yang mana kita sebutkan daripada awal, bagaimana cara untuk hidup untuk Islam. Setelah kita selesaikan 4 tajuk sebelum ni, 3 tajuk sebelum ni, tajuk keempat ni dia meletakkan satu perkara yang merupakan satu dasar utama bila mana kita bekerja untuk Islam dan kita sedar keperluan kita dalam jemaah itu. Maka yang paling utama adalah kita meletakkan satu tekad untuk melakukan amalan-amalan Islam. Dalam erti kata yang lain, kita juga menggalakkan orang-orang yang lain turut sama melakukan amal-amal Islam, dan kita tidak ada masalah untuk bergabung tenaga dengan kumpulan-kumpulan jemaah yang lain, asalkan perkara yang dilakukan oleh mereka juga adalah perkara yang berkaitan dengan amal Islam. Maksudnya kebaikan Islam ni dia tak boleh berdiri atas Lone Ranger seorang-seorang. Cuma dalam masyarakat kita pada hari ini, kita secara tidak sedar telah pun meletakkan tanggungjawab untuk amal Islam ini kepada kelompok-kelompok tertentu, kerana ia telah pun dibiasakan dan dinormalkan. Bila sebut kata kemungkaran, benda-benda berkaitan dengan perkara-perkara tertentu, maka kita beritahu dekat diri kita, tak apalah benda ni ada jabatan agama bagi contoh, ada majlis agama bagi contoh. Nampak benda-benda yang berkaitan dengan kebajikan, kita kata ada zakat. Sedangkan hakikat sebenar orang Islam itu, dia adalah orang yang pertama-tama menyelamatkan keadaan. Zaman kita lah, kalau orang lemah dia ambil gambar. Dia bukan ambil tali ke, dia gelut nak pergi terjun ambil ke, tak, dia ambil gambar, buat konten. Bertubuh lagu, dengarkanlah, kan? Ataupun dia buat lagu lagi hak simple sikit, dia buat lagu kau sahabat, kau teman, Hijaz, kawan tu duk tenggelam, kan? Namun bila kita tengok balik dalam kerangka keperluan masyarakat kita pada hari ini, selagi kita tak boleh nak pecahkan kepompong fikir begini, maka kita akan jadi orang yang bersahaja dalam melakukan ibadat.
melakukan amal soleh. Bahkan kalau nampak ada benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku, kemungkaran, kita tak ada rasa kuat, tak ada kekuatan nak pergi tegur, kita tak ada kekuatan nak pergi ubah benda tu. Sedangkan hakikat orang Islam dan iman, dia mesti kena bantu. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, kena tolong saudara kita sama ada dia dizalimi ataupun dia yang berbuat zalim. Kalau kata dia ni dizalimi, kita kena tolong dia. Kalau dia buat zalim, bukan kita tolong dia untuk buat benda zalim tu, kita kena tolong dia tarik daripada buat kezaliman tu. Yang rata-rata kita pada hari ini, kita banyak ambil kesempatan untuk tolong orang yang dizalimi saja, tapi kita tak ada merasa nak tolong orang yang menzalimi orang supaya dia berhenti dia berbuat kezaliman. Bahkan lebih buruk dan lebih tenat di kalangan masyarakat umat kita, bila mana benda tersebut berlaku, tak ada satu pun rasa mengedih dekat hati, dia tak ada rasa pun sikit ralat dekat hati dia sebab dia tak bantu orang tu tadi. Kita nampak benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku, sepatutnya kita kena halang dan juga hadang daripada benda tu terus berlaku. Nampak kekejaman. Contoh dalam bab kita ni, masyarakat kita, kita akan selalu guna perkataan jangan jaga tepi kain orang, kan? Islam adalah satu agama yang memang jaga tepi kain, sebab dia tak jaga dalam kain, dia tak ambil pot pun benda-benda hak dalam kain. Masalah kita hari ni, hak dalam kain kita duk pelesok, dia ni menikah dak lagi, dia ni menikah berapa, anak berapa, hak tu dalam lah. Ni hak luar ni, hak pandang mata kita nampak. Hukum kejiranan kan ada dekat situ, kita punya apa nama, law dia kan, kita ada hukum bersahabat, maka dekat situ kita kena main peranan. Dan sebab itu bila kita duduk dalam jemaah yang kita nak ikut tu pula mestilah jemaah yang duduk dalam kerangka fikir yang sama. Maksudnya yang mengajak semua orang untuk buat benda-benda baik dan menghalang orang daripada buat benda-benda yang mungkar. Tapi kalau kata benda tu terkali, dia mengajak orang buat benda mungkar, lepas tu dia pula halang orang buat benda makruf, maka kita kena elakkan daripada tergolong dalam kumpulan ini. Bahkan satu orang Islam itu sendiri terselamat daripada orang Islam yang lain, daripada hartanya, nyawanya, tubuh badan dia, maruahnya, keturunan dia. Mana mungkin satu orang tu Islam tiba-tiba dia rasa tak selamat dengan tangan dan lidah kita. Tapi itulah, kita nak tarik balik, nak kocak bagi hilang balik benda tu susah zaman lah. Bahkan duduk dalam satu pengajian pun kita masih lagi bersangka buruk sesama. Kita duduk dalam satu tempat pengajian pun masih lagi kita berprasangka, masih lagi kita duk kata aku, yang depan kata belakang, belakang kata depan, kiri kata kanan, kanan kata kiri. Dan last sekali, apa yang mendapat kemenangan? Syaitan. Tuan-tuan kena maklum satu benda, bila kita duduk ataupun kita berada dalam majlis ilmu, kita duduk dalam pengajian, kita duduk dalam bahagian bersama dengan Allah Ta'ala. Bila kita duduk dengan Allah Ta'ala, musuh kita automatik siapa dia? Setan. Setan dia tak mau kita ni cerdik, setan dia tak mau kita ni keluar pada jahil, setan tak mau kita keluar pada kemungkaran. Dia cukup meluat tambah-tambah orang yang mengaji, sebab orang yang mengaji tu dia akan keluar pada jahil jadi alim. Cuma kena ingat, seawal-awal alim itu adalah merasa jahil. Siapa yang mengaji dan sedar diri dia jahil, maka selama dia sedar jahil itulah dia akan jadi alim, selama itulah dia alim. Tetapi dia akan kembali menjadi jahil bila mana dia rasa dia sudah pun alim. Hak ni bahaya. Sebab tu risiko dalam pengajian dia lagu tu. Bila kita mengaji ni sampai ke satu tahap, kita akan rasa apa nama, pengajian-pengajian yang kita lalui itu akan membuatkan kita alim, dan membuatkan alim itu adalah satu benda yang berisiko. Kerana kita nak kena jaga diri kita supaya jangan pernah merasa alim. Sebab tu kita sebut dah itu, kalau pergi mengaji, ustaz ada ulang perkataan tu dah untuk kali ke 1800 kali pun, buatlah macam itulah kali pertama ustaz tu sebut benda tu. Dan kita kena ambil faham, sebab kunjungan kebaikan dalam majlis pengajian ilmu bukan hanya pada setiap butir huruf yang kita catat, setiap perkataan yang kita dengar, tetapi lebih daripada itu adalah datang dengan kalimah berkah, datang dalam kalimah ukhuwah, datang dalam kalimah rahmah. Kalau kata tak ada benda ni, ilmu yang kita dapat ni dia cuma akan bermain di bibir, meniti di lidah semata-mata dan tak masuk ke dalam hati. Sedangkan hakikat ilmu itu
dia akan menambahkan tunduk kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila pergi mengaji, tempat-tempat mengaji dia punya setan yang main bukan setan hak prebet lapuk lah. Dia bukan prebet badul, dia hantar tu hak di atas daripada brigadier general tu, hak lagi atas. Dan semua setan-setan ni dia suka untuk ganggu orang-orang alim. Sebab kalau dia boleh ganggu orang-orang alim ni, maka dengan kejayaan dia mengganggu tu tadi akan menyebabkan kita jadi orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam konteks kita beriltizam dengan amal-amal Islam dan kita bekerjasama dengan orang yang beramal untuk Islam, kita kena jadi orang yang senantiasa berlapang dada. Bukan takat kita duduk dalam keadaan meneliti fikrah semata-mata, tetapi berlapang dada. Tambah-tambah pula kita mengambil istifadah kebaikan dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Kita akan dapati betapa baginda Nabi SAW adalah satu orang yang begitu cermat dalam perkara ini. Pernah satu ketika satu orang sahabat dia solat jadi imam. Kemudian di belakang dia ada satu orang Arab yang bekerja sebagai petani. Bila dia solat di belakang sahabat ni solat bacanya panjang. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat besar ni. Dia solat dia lama, panjang lah. Maka yang petani ni bila dia solat, disebabkan terlalu lama bagi dia, maka dia mufaraqah. Bila dia mufaraqah solat selesai, kemudian perbuatan dia mufaraqah tu diketahui oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, maka dibawa dia. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bawa hamba Allah, kalau ikut dari riwayat nama dia Ar-Ra'i, bawa dia jumpa dengan Nabi SAW dan cerita, kata tengah solat jadi apa semua dia ni mufaraqah. Kemudian Nabi SAW meneliti perkara yang dibawakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan kemudian bertanya apakah surah ini baca, berapa lama dan sebagainya, berapa ramai jemaah. Dan Nabi kata yang betul adalah Pak Tani tu, petani tu. Saya sebut Pak Tani, lagi dia silap dengar Allah. Petani itu yang betul. Sebab Nabi sebut bila kamu menjadi imam, maka bersederhanalah dengan keadaan solat kamu, jangan menambah-nambah. Dan betapa selepas teguran Nabi SAW, dalam setiap pembinaan solat yang akan diukur kira adalah jemaah, bukan imam. Kemampuan imam itu diletakkan di tepi kerana ia bergantung pada potensi dan posisi makmum di belakang. Dan jangan kita pula tengok, kalau kita belakang kita budak-budak tafiz, okey lah, kita nak rembas sampai 1 juzuk 2 juzuk. Tapi kalau kita belakang ni duk minum banyak jus oren 2 tahun sekali, tak payah. Jangan duk gagah kita duk pergi rembas hak panjang-panjang. Takat kuliah tu pun dah okey lah. Hak belakang tu nyawa lepas lah dia kata. Tak payah duk sentak-sentak. Dan betapa kaedah berlapang dada ini amat digalakkan di kalangan masyarakat Islam, iaitu kita menerima semua mana-mana NGO, mana-mana aktivis-aktivis Islam yang sasaran tujuannya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah, tabligh ke, ada NGO yang buat untuk kebajikan Palestin, Syria ke, ada NGO yang main untuk saudara baru ke, NGO main untuk madrasah, ma'ad dan sebagainya. Ya, kita raikan. Cumanya selama mana mereka masih lagi meletakkan keutamaan itu kepada Allah, mereka juga melakukan amal ma'ruf nahi munkar, dan mereka juga memberikan kebaikan untuk membina individu muslim, rumah tangga, masyarakat dan juga negara Islam, maka wajib atas kita untuk turun tangan dan juga bersedia membantu mereka. Kerana itu dalam ruang yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Qasas ayat 35, sanashuddu 'adudaka bi akhik, kami akan membantumu dengan saudaramu. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Qasas, firmankan dalam surah Al-Qasas ini, satu bantuan akan turun kepada kita bila mana kita ni berusaha untuk membantu saudara kita. Bantuan tu takkan main dengan keadaan kita kata bagilah bantuan ya Allah barulah aku nak bagi. Tak. Konsep ni diguna pakai untuk semua benda. Jangan tunggu kaya nak sedekah, jangan tunggu lapang baru nak solat, jangan tunggu ada masa baru nak mengaji. Tak. Kamu yang kena cari masa untuk mengaji, kamu yang kena lapangkan waktu untuk solat, kamu yang kena cari jalan untuk bersedekah pada kadar kemampuan kamu. Sebab kalau kita duk tunggu ataupun kita duk menantikan bantuan daripada Allah, tak kiralah pada jalur nusrah, al-ma'unah dan sebagainya,
benda tu takkan main, sebab tak ada pun bukti kamu. Dan konsep ni juga digunakan oleh pejabat-pejabat zakat. Mereka tak bagi modal permulaan perniagaan, tapi mereka nak, kalau nak minta perniagaan punya bantuan ataupun bukan bantuan, orang kata apa, agihan perniagaan tu, mereka kena ada dulu perniagaan apa, barulah zakat bagi. Dulu ya nak mula berniaga bagi, lepas tu berniaga pun tunggin, hak motor tayar 3 tu pun hilang, tinggal tayar. Hak yang troli tolak untuk berniaga mi goreng tu pun tinggal kaca tu lah, hak lain tak ada. Pasal bagi permulaan perniagaan tapi tak ada pun prospek untuk berniaga. Jadi konsep tu dah pun tenggelamkan, dan mereka guna hari ni kena buat dulu barulah akan disupport. Dan betapa hakikatnya perkara ini adalah perkara yang juga melatari dan mendasari seluruh perjalanan Nabi SAW, baik dalam perjanjian Aqabah pertama, Aqabah kedua, begitu juga dengan hijrah, begitu juga dengan hijrah ke kota Taif, Habsyah. Semua itu dilakukan dulu, kemudian barulah mai nusrah, barulah mai bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada pun persiapan yang perlu untuk dipersiapkan dengan sebenar-benar ataupun bersungguh-sungguh kemudian baru nak mula. Tak, lakukanlah dengan apa yang ada di kedua tangan kamu. Kamu nak bersedekah, sedekahlah dengan apa yang mampu. Kamu nak melakukan ibadat solat, buatlah ibadat solat takat mana yang kita boleh buat. Dan bila kita duduk dalam keadaan senantiasa berusaha untuk melakukan amal soleh ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan makhraja, jalan keluar, sedikit demi sedikit sampailah kita capai tahap yang kita rasa kita nak. Kemudian betapa tolong menolong ini adalah satu perkara yang merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kita bertolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Bila sebut berkenaan dengan albir, bir ni ada banyak maksud. Salah satunya adalah benda-benda berkaitan dengan kebaikan dan kebajikan. Satu orang yang nak buat kebaikan dan kebajikan, maka dia tolong menolong, hakikat dia adalah hakikat yang baik. Albir ini juga kita boleh sebutkan bila mana kebaikan itu kebaikan yang diikat pada dasar keimanan kepada Allah dan juga hari kiamat, diikat pada rukun iman, itu baru dikira kebaikan. Tak dikira kebaikan kalau kita ni pergi mencuri duit orang kemudian pergi tolong orang susah. Tak pernah dikatakan benda tu kebaikan. Tak dikatakan kebaikan kita bersetuju untuk mengumpat kawan kita dalam keadaan kita nak menjaga hati kawan kita di depan. Tak dikira kebaikan. Dia mesti kekal kebaikan itu dengan jalan kebaikan, dengan cara kebaikan, dan tujuan pun kebaikan. Dan yang ni yang susah. Yang ni yang susah. Sebab nak buat baik senang, kekal baik itu payah. Kalau kata hari ni kita cuma takat nak jadi orang baik, simple ya, malam ni boleh dah jadi baik. Tapi nak kekal baik, ya Allah, dia akan ada satu kerosakan, damage dalam hati ni yang memberontak. Aku duk buat baik apa, kalau aku tahu tak buat baik tak apa dengan dia. Kadang-kadang bila kita buat baik dengan kawan tu, kita mengharapkan something yang baik lah juga pada dia. Rupanya dia balas dekat kita benda yang tak baik. Kita tolong dia satu ketika, kan, bagi pinjam 100. Lepas tu kita buat abang kadang nanti kalau boleh bulan depan ni hang bagilah balik 100 tu kat aku, pasal memang aku nak guna. Masuk bulan yang ke depan tu ruyuk, dia abang kata tak dan, tapi duk bubuh dalam Facebook tu ada dekat Padang Besar, mai tengok Toto Narita, kan. Kita duk sini nak beli sotong kurita pun tak lepas, pasal duk tunggu dia punya duit. Lepas tu kawan saya kata apa, nak 1000 daya, tak ada 1100 pun boleh. Ni kaedah baru scam nak pinjam duit tuan. Bahaya. Dia suruh kita renung gambar, tak tengok depan tu dia tulis pinjam 100. Dan bila kita bagi satu kebaikan dekat orang, jangan pernah harap orang balas kebaikan. Sebab balasan kebaikan ni hanya akan datang dari Allah. Bila kita baca kalimah hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, kamu buat baik kamu akan dibalas baik. Jangan duk sangka baik tu orang yang balas, makhluk tak mampu nak balas kebaikan kita. Kena pegang benda tu. Kalau kita duk harap kita buat baik orang akan balas baik macam mana kita punya baik, baiklah sangat, kan. Baik ada makna. Tak ada, takkan boleh punya. Tapi benda yang baik kita bagi tu mestilah benda baik yang paling baik kita boleh bagi. Hak tu adalah dia punya penanda aras dia. Tapi kalau kita pun berbahasa basi dengan kebaikan, maka
yang akan main dekat kita adalah satu benda yang bermain dengan emosi kita. Sebab tu bila kita buat baik, orang balas dengan benda yang tak apa nak baik, kita jadi down, kan? Kita jadi tak seronok, kita jadi sakit hati, kita jadi geram, kita jadi menyesal. Dan imbalan kebaikan yang disebutkan balasan daripada Allah itu akan tersekat dan terlekat. Kerana apa? Sebab kita buat baik bukan kerana Allah, kita buat baik kerana nak balasan, nak komplimen, penghargaan, nak orang puji kebaikan yang kita buat. Yang ni susah. Sebab tu nak kekal buat baik adalah satu perjuangan mujahadah yang paling sejati. Dan bagaimana orang yang melakukan kebaikan, jalan yang sedang dia lalui itu adalah jalan taqwa. Jalan taqwa ni pula akan muncul selepas daripada jalan fujur, yang selalu kita sebutkan, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Maksudnya apa? Jalan taqwa ni adalah jalan yang memberikan sedikit beban pada jasad, memberikan sedikit tekan pada nurani kita, pada naluri kita. Sebab tu Nabi SAW bila sambut maulid, Nabi adalah orang yang sambut hari lahir Nabi setiap minggu tanpa gagal. Kalau orang tanya Nabi sambut maulid ke? Sambut. Dalilnya apa? Dalilnya dalam satu hadis ditanya kepada Nabi, kenapa kamu berpuasa hari Isnin? Nabi kata, aku berpuasa pada hari Isnin kerana zaka yauman walidtu fih, kerana pada hari tersebut, waladtu fih, kerana pada hari itu aku dilahirkan. Ulama sebut dalil tu adalah dalil kata Nabi sambut kelahiran Nabi setiap minggu tanpa gagal. Dan betapa Nabi menyambut kelahiran Nabi bukan dengan macam yang kita sedia maklum kita ni, bersempena dengan hari lahir Sulaiman Aklaken. Kita akan buat jamuan mula daripada lepas subuh ranap sampai pukul 11 malam. Jadi dijemput semua warga Darul Faizin untuk turut memeriahkan sambutan kelahiran Sulaiman Aklaken, kan? Itu cara kita. Nabi tak, Nabi puasa. Betapa kaedah puasa ni merupakan satu perkara yang amat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kedudukan yang lain, kalau kita tengok bagaimana perintah Allah tentang puasa, kita akan jumpa dua benda. Yang pertama ayat 183 Allah Ta'ala sebutkan dengan la'allakum tattaqun, dan yang kedua kita akan jumpa pada ayat 185 di hujungnya Allah Ta'ala menyatakan la'allahum tashkurun. Maksudnya bila kamu mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu nak buat satu amal yang menambahkan nilai takwa, titik amalan yang paling memuncak untuk menjemput takwa berada dengan diri kita yang hina ini adalah dengan jalan puasa. Jalan puasa. Atau nanti kalau main birthday kita, birthday ataupun birthday, terpulang lah. Kalau tuan-tuan nak sambut birthday pun, ya, buat pengumuman dalam apa nama ni, Facebook, WhatsApp, apa nama, bagi tahu esok adalah tarikh lahir saya. Jadi jemput semua untuk berbuka puasa bersama dengan saya. Pokoklah kalau kita nak buat. Dan kalau boleh kita buat macam tu, kita adalah orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh lagi buat tiap-tiap minggu. Nabi lahir hari Isnin, kita pun puasa hari Isnin sebab Nabi puasa itu. Beruntung bagi orang yang lahir pada hari Isnin sebab dia boleh puasa dapat dua niat. Satu niat ikut Nabi, satu niat sebab memang dia lahir pada hari itu. Lagi dahsyat, kan? Kalau kata dia lahir hari Selasa, maka dia boleh buat Isnin dengan Selasa. Tapi dia tak boleh buat Selasa saja. Dia memang kena buat Isnin dulu baru boleh buat Selasa. Syed ubat muka juah kata aku beranak Selasa, aku nak puasa Selasa saja tak. Dia kena ambil Isnin dulu, kemudian barulah sambung dengan Selasa. Kemudian bila disebutkan dengan nilai takwa, jalannya adalah jalan keluh kesah dunia. Jalannya adalah jalan yang tidak cermat untuk ahli dunia. Jalannya adalah jalan yang tidak lazat untuk ahli dunia. Jalannya tidak enak untuk ahli dunia, melainkan orang akhirat. Orang-orang yang bersifat akhirat, bila sebut berkenaan jalan takwa, mereka adalah pengkemudinya, mereka adalah juru pandunya. Sebab mereka tak ada masalah dengan jalan susah ni. Bila buat satu kebaikan kemudian dihantam dengan kecaman, orang perli, orang maki, itu semua adalah makanan orang-orang yang bersifat akhirat. Tetapi didasari dengan perkara kebaikan itu kerana Allah. Dan datang larangan pula dengan kalimah wala ta'awanu. La dekat sini bermaksud setiap kali benda-benda tak baik ni mai, ismi wal udwan itu muncul, maka selama itulah kamu jangan berkolaborasi dengan mereka. Jangan kamu pernah berkecimpung dengan kelompok itu. Jangan pernah kamu duduk dalam keadaan yang menyokong kelompok-kelompok macam ni.
Sebab tu dalam nak memilih, bukan takat pemimpin, nak memilih kawan juga adalah satu benda yang perlu kita cermati dengan teliti. Tak boleh kita masuk dalam kelompok yang kita tak tawan punca. Tak boleh. Sebab kawan yang baik ini adalah kawan yang selalu membetulkan, bukan kawan yang selalu kata benda yang kita cakap tu betul. Itu beza. Kawan yang baik ni dia akan betulkan kita. Benda salah dia akan habaq. Benda ni tak betul ni. Benda ni salah ni. Kan? Tapi kalau kawan nak seorang lagi, tak, semua hang buat semua betul. Cara hang cakap pun bagus. Hak ni mau sodok masuk dalam longkang wai. Hak ni bukan kawan, hak ni nak menjahanamkan kawan. Sebab tu kena perhati kelompok mana kita duduk, tak mana kita berada, dengan kawan-kawan apa yang kita masuk dalam lingkungan itu. Satu ketika Gus Dur kena Gus Dur. Indonesia, Presiden Indonesia. Dia sebelum B.J. Habibie kot, kalau tak silap saya, Gus Dur. Dia pernah bercerita, ni cerita sajalah. Dia kata ada satu kapal terbang terhempas ke satu kawasan di tengah laut. Sebelum kapal terbang tu terhempas, jadi 3 orang ni terjun ke dalam laut. 1 orang Perancis, 1 orang England, 1 lagi dia abang orang Indonesia. Kemudian bila mana mereka dah terjun keluar tu, mereka pun hanya mampu untuk berpaut pada beg-beg yang ada, sebab mereka dah duduk tengah laut tu. Jadi tengah-tengah duduk terapung tu, tiba-tiba mereka nampak satu pelita ajaib Aladdin lalu depan muka mereka. Lalu ambil lah pelita tu. Bila ambil pelita tu, terus gosok. Bila gosok keluar jin. Ni cerita, Ipi tulis lah. Tak, ni cerita. Saya kata apa ustaz ni? Tak, ni cerita. Depa pun salah seorang daripada depa pun gosok. Bila gosok keluarlah satu jin. Standard JPJ, kalau jin ni dia keluar main, dia akan minta tiga permintaan kan. Maka dia tanya dekat Perancis ni, apa yang kamu mau sekarang? Perancis dia kata, aku ni lahir di Paris. Aku ada keluarga di Paris. Aku bekerja di Paris. Dan kalau boleh aku nak sekarang ni aku boleh balik ke Paris. Permintaan kamu ditunaikan. Peling, hilang. Tinggallah 2 orang ni. Kemudian tanya pula dekat seorang lagi, kamu nak apa? Dia kata, aku ni lahir di London. Aku membesar di London, keluarga aku di London, dan aku pun bekerja di London. Jadi kalau boleh aku balik ke London. Kalau boleh aku ni boleh balik ke London. Maka dia pun ditunaikan permintaannya, dia pun balik ke London. Last sekali dia kata, Gus Dur kata orang Indonesia. Tanya dekat dia, apa yang kamu mau? Dia kata, yalah sekarang sudah bosan. Tadi ada 2 orang kawan, sekarang tinggal aku seorang. Kalau boleh aku nak 2 orang tu ada balik sini. Tunai. Bila tunai main lah, 2 orang mangkuk ada 2 balik sana dah. Dah balik. Jadi kita ni bila dah ada tingkat kefahaman, kena pilih kawan. Sebab tu dilarang untuk kita bercantum, bergabung dengan orang-orang yang jahil. Tambah-tambah yang jahil daripada segi agama. Kelak nanti dia akan membebankan fikir kita. Orang tak tuduh kumpulan tu, ustaz saja bengong. Geng-geng dia tak tegur pun. Nampak? Kan? Ustazah saja tak arti. Duduk dalam kumpulan dia juga, dalam grup WhatsApp dia juga, dia tak kata apa pun. Boleh faham tak? Yang beban kebodohan tu tak ditanggung oleh mereka sebab mereka dah sedia dikenal bodoh. Tetapi yang hak kita ni, maka kita juga akan dikatakan bodoh. Dan bukan saya kata kalau kita jumpa orang jahil jangan duk tegur. Tak, maksud saya jangan kita membiasakan mengutamakan hidup kita untuk dengan mereka, tetapi dalam masa yang sama kita kena cari lingkungan yang lebih fresh, yang lebih segar, menyegarkan iman, menyegarkan takwa. Jangan kita jadi orang yang ambil kesempatan. Ada orang dia ambil kesempatan, dia rendah lah. Macam contoh 165 cm, dia kawan dengan kawan-kawan dia semua tinggi. Jadi bila orang tengok, loh rendahnya hang. Jadi bila duk kena selalu rendah, apa dia buat? Dia pergi cari kawan-kawan hak yang 150 ke bawah. Semua geng-geng dwarf semua. So bila dia kawan dengan mereka ni, wish, hang tinggi noh. Nampak? Cerdik tak dia? Cerdik kena kat dia. Boleh faham tak? Dan ada juga yang jenis dia compare pada kecantikan. Dia kawan dengan grup satu ni semua lawa-lawa,
tapi dia yang paling tak lawa. So kalau dia nak jadi orang yang paling lawa, dia kena cari geng-geng hak tak apa nak lawa. Jadi yang paling lawa dalam grup tu dia lah. Boleh nampak tak? Dan konsep ni adalah konsep yang memang diguna pakai oleh ramai orang, dan dia agak berjaya sebab masyarakat kita pada hari ini mudah untuk terkena epilepsi informasi, silauan maklumat, dan akhirnya menyebabkan kita duduk dalam minda fikir kita sendiri dan kita tak mampu untuk keluar daripada benda. Dan disebutkan juga uduan. Dan jangan kamu bertolong menolong dalam perbuatan yang melakukan pelanggaran, adu, melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni dah jadi orang yang faham, mengaji dah pun, maka bila mai kelompok-kelompok yang menentang hukum-hukum Allah, janganlah kita duk pi support depa. Walaupun kita ni tak campur, walaupun kita ni tak bersama dengan depa, tapi janganlah kita jadi orang yang duk memberikan peluang dan ruang untuk kita ni ada kaitan dengan mereka. Tak kiralah dalam apa-apa neraca, sama ada bab-bab hiburan ke, bab-bab benda-benda yang melarakan dan melalaikan dan sebagainya, maka kita kena cari jalan untuk keluar daripada benda tu. Walaupun kita ini adalah orang yang duduk pada terma pendakwah dan sebagainya, tetapi elakkan. Ada pendakwah yang dia masuk dalam grup-grup tertentu kan, bila main majlis ilmu dengan pakaian yang agak-agak tak apa nak beragak tu, tapi sebab nak meraihkan ilmu, ya silakanlah, kita pun tak ada masalah. Saya sendiri pun dengan saudara baru kita bersedia, datanglah seperti mana yang kamu mahu, main syahadah pun macam mana yang duk ada. Cuma bila dia main tu, kita akan bagilah jubah dan sebagainya. Kena main pramugari ke apa ke, bawa balik pada kerja, bukan Malaysia Airline, hak nu negara luar punya airline tu. Kita puas nak tunduk tengok muka, lagi-lagi aku lupa lah aku cerita apa, hak lawa-lawa kan. Sebab tu bila sebut kata benda-benda macam ni, kita kena ada kaedah dah untuk kita jaga macam mana ikhtilat dengan mereka dan sebagainya, supaya kita tak termasuk dalam golongan yang berserta pada kelakuan kelompok yang menyokong ismi wal udwan. Dan dalam waktu yang sama juga, betapa kita ini kena duduk dengan jemaah. Jangan kita bergerak lone ranger, kerana Muslim ini dengan Muslim yang lain adalah seperti binaan yang tersusun, sebahagian yang memperkuat yang lain. Kalau kita bergerak sendirian, kelak nanti bila berlaku apa-apa fitnah ataupun makar ataupun khutwah, strategi-strategi untuk menjatuhkan kita, maka kita seorang yang akan tersungkuk dan tak boleh bangun dah, sebab tak ada siapa yang nak backup kita. Tapi kalau kita keluar dengan jemaah dan dilihat oleh ramai jemaah-jemaah kita, maka benda tu akan menyelamatkan kita lebih utama daripada kita bergerak seorang-seorang. Dan dalam waktu yang sama juga, bila kita sebut berkenaan dengan kaedah Islam dan juga orang Islam yang lain adalah seperti mana binaan, hakikat yang paling utama, bagaimana kita sepatutnya menjadi orang yang senantiasa menguatkan di antara satu sama lain. Tetapi dia bersyarat, itu isunya. Ada orang Islam kita menega, kita seronok tengok mereka menega, untung juta-juta dan sebagainya, mungkin sebulan sampai ratus ribu mereka menega punya keuntungan. Tapi cara menega tu kena betul ya. Jangan pula disebabkan namanya Islam, dia pula keturunan Islam, maka kaedah menega kita campak sampah kan, asalkan dia untung. Tak, itu bukan jalan Islam. Jalan Islam adalah jalan yang bening, jalan yang murni, jalan yang suci, dan kita kena usaha untuk balikkan dia kepada jalan yang asal itu. Dan janganlah kita duk guna ataupun kita teracun dengan kalimah yang mengatakan inilah orang Islam, duk pejatuh sama-sama. Tak, dia bukan pejatuh, dia lebih kepada mengingat ataupun menegur. Dan bila mana teguran itu adalah teguran yang berpaksi kepada kebenaran, maka kita kena terima. Tambah-tambah kita pula duk menega. Ada yang menega bagus, setiap malam live kita tengok sampai 4,000 5,000 orang. Tapi bila dia menega, dia suruh laki dia pakai baju perempuan, pasal dia tak ada patung hak menatang tu. So dia ambil baju perempuan, dia suruh laki dia pakai, siap dengan apa nama, baju hak yang tidur dan sebagainya. Muka laki pun macam pokek duk tengok ke depan tu. Lepas tu orang pakai komen lah, bagusnya suami isteri yang sanggup untuk bekerjasama nak menega. Nampak sangat benda tu tak didasari dengan ilmu. Kerana macam mana pun orang lelaki tak boleh berpakaian wanita, orang perempuan tak boleh berpakaian
lelaki yang ni lah, yang kita faham kata pakaian tu pakaian lelaki dan juga pakaian wanita. Ada juga kadang-kadang nanti bila mai bulan Ramadan, di bazar-bazar Ramadan, abang-abang kita menega pakai kain telekung. Dia nak jual telekung, bagus dah. Jual telekung bagus tak? Bagus bang, jual telekung bagus. Siapa kata jual telekung tak bagus? Tapi masalahnya dia pakai. Bila dia pakai, benda ni yang kata memicu benda yang tak apa nak baik. Bukan saya kata benda ni haram masuk neraka tu, tak. Tapi sayang kita dah buat satu benda baik tapi tidak dikomplitkan dengan rangkuman kebaikan yang sepatutnya kita buat. Negalah dengan cara yang sepatutnya, bukan dengan keadaan kita mengambil kesempatan dan juga berusaha untuk menimbulkan apa nama yang disebutkan sebagai tujuan kita tu nak mendapat populariti dan sebagainya. Itu bahaya. Dan kemudian bila kita dah duduk dalam jemaah, jangan pernah risau, kekuatan akan datang. Jemaah yang benar ni, jemaah yang berpaksikan kepada keimanan dan taqwa ni, kekuatan akan main dekat kita. Sebab tu kata Nabi SAW, yadullah ma'al jama'ah wa innama ya'kulu adh-dha'bu minal ghanami al-qasiyah, iaitu kekuatan Allah bersama dengan jemaah. Sesungguhnya serigala itu akan makan kambing yang terpisah daripada kumpulannya. Sebab tu bila kita nak bergerak, kena gerak dalam berjemaah. Tak boleh kita harap kita seorang. Dan kalaupun kita mempunyai kemampuan, kita ada potensi diri yang begitu besar, kena juga ada backup plan, kena juga ada orang yang menyokong dan mendukung kita. Kalau tidak, benda ni akan punah dan juga akan tenggelam begitu sahaja. Dan betapa hari ni hakikat akhir zaman, kita kena duduk dalam jemaah supaya benda ni akan memberikan kebaikan yang lebih berpanjangan. Tuan-tuan, ada satu kisah lama dalam berlaku, tapi taklah lama sangat, kurang lebih circa dalam 4 tahun 5 tahun sebelum Covid. Satu jemaah di tempat saya, dia adalah Bilal Surau. Tua lah, umur dia masa tu dah 79 masa tu. Dia dah berumur lah. Dan dia setiap hari dia akan kayu bicycle main ke surau. Dia akan naik, kalau tak ada Bilal, waktu dah masuk dia akan azan. Dan saya kenal dengan dia. Kemudian dalam beberapa waktu dia sakit, dia tak mampu dah untuk azan, tapi dia tetap main surau. Surau tu pula surau lama kan, kena naik tangga, kena naik atas. Jadi satu hari tu dia tak main surau. Bila dia tak main surau, jemaah yang duduk di surau ni pakat duk sembang, tanya, mana dia hamba Allah ni. Dia pun kata, tak ada pula, pagi tadi tak ada, subuh tak ada, lohok tadi pun tak ada, mai pun, asar pun tak dengar. Kalau ada, selalu dia lah azan kan. Kemudian mai maghrib pun tak ada. Kemudian habis isyak, hari yang dia tak mai tu, lepas tu dia pergi rumah dia. Sebab dia duduk seorang, anak-anak tak duduk di situ. Dan anak-anak akan balik dalam 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali, sebab anak duduk luar. Jadi bila mana dah lepas isyak, tergerak hati imam dan juga AJK surau yang ada, jom kita pergi ziarah. Bila pergi ziarah, tengok lampu dalam rumah menyala, lampu dapur. Kemudian ketuk pintu tak buka, kasut dari luar, basikal daripada dekat luar. Dan kemudian bila dipanggil tak bersahut, dan akhirnya minta pada jiran. Dia selalu kalau kata ni masuk ke mana rumah, dia babak kata boleh masuk ke belakang ataupun masuk ke bilik pintu satu lagi lah. Jadi mereka pun usaha masuk ke belakang dan berjaya masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, cari dia ada dekat dalam bilik air, dah terbungkam, dia dah menerak dah. Kemudian dah dicek, memang dah tak ada lah. Persoalan dia, kalaulah orang ni bukan ahli surau ataupun bukan ahli jemaah, agak-agak dapat tak benda ni, melainkan hanya akan dibagi tahu dengan bau yang akan menusuk ke hidung semata-mata. Sebab tu penting berjemaah, yang ni bukti hidup kita jumpa depan mata. Dan betapa dahsyatnya kebaikan yang dia buat, bukan ada apa pun. Kalau kita nak kira kebaikan yang dahsyat kan, bukan ada apa pun. Dia pergi mayang balik, hak tu je. Bila jumpa pun tak sembang banyak pun, Pak Long tu. Cuma bila mana dia meninggal dunia, hari tu terpanggil hati orang-orang ni untuk pergi cek, dan akhirnya jumpa. Dan tak perlulah tunggu sampai seminggu 2 dan sebagainya. Dan kemuliaan tu Allah Ta'ala angkat kerana dia duduk dalam jemaah. Dan betapa Allah Ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang yang senantiasa menjaga jemaah, walaupun dia bukanlah
AJK walaupun dia bukanlah orang yang ada nama, tapi dia senantiasa memastikan diri dia tanpa gagal duduk dalam jemaah. Tak kiralah jemaah masjid surau, jemaah pengajian, jemaah apa-apa pun, bila dia ada nilai kejamaahan itu, nilai berjamaah itu, maka kebaikan tu nanti dia akan rasa. Bila? Paling tidak pun selepas dia mati dia akan nampak dah benda tu. Nah, sebab tu kita kena senantiasa duduk dalam jemaah, dan dengan jemaah ni juga kita akan jadi orang yang lebih kuat. Orang agak sedikit risau bila kata nak memperkotak-katikkan kita. Tambah-tambah dalam dunia hari ini, medan dakwah kita agak terbuka, begitu meluas. Bila mana kita suarakan apa-apa, maka kita akan dihantam oleh pelbagai pihak, sama ada dalam di kalangan orang Islam ataupun orang yang sebaliknya. Namun kalau kata kita ni berdiri atas jemaah, tuan-tuan percayalah, kita tak payah nak jawab satu-satu. Akan ada saja orang yang tolong beritahu dan tolong beritahu tentang benda yang sebenarnya. Benda ni berlaku secara peribadinya ya. Bila mana ada saja kuliah kita yang disiarkan dalam media sosial dan sebagainya, mereka duk tibai hak orang bercakap tu, tapi mereka tak tengok pada naratif yang disebutkan. Mereka ambil pada faham mereka yang mungkin 5 minit ataupun 3 minit itu, dan kemudian di bawah tu kita tak payah pun nak buka untuk beritahu cerita sebenar. Ada saja jemaah nanti yang akan tolong beritahu, dan pentingnya berjemaah tu. Dan jangan pula kita jadi orang yang seperti kupang tembaga, tak bercampur dengan orang. Lembu tak masuk gu. Tahu lembu tak masuk gu? Bahaya lembu tak masuk gu. Baru ni tengok dekat satu tempat tu, ladang kelapa sawit, dia bubuh signboard. Selalu signboard dia tulis dekat situ, penceroboh akan didakwa, kan? Ataupun dia tulis penceroboh akan ditembak. Kalau dia dapati hidup akan ditembak sekali lagi. Lagu tu lah. Hak ni dia buat satu signboard untuk lembu. Dia bubuh gemak lembu, dia tulis simple je. Kalau masuk dikira hilang, settle. Lembu kalau masuk kebun dia dikira hilang tu. Tak ada cakap banyak. Jadi dia bubuh kat situ, orang pun tanya, hang bubuh tu nak bagi lembu baca ke tuan lembu baca? Kerana dia bubuh kat situ gambar lembu, dia tulis no entry. Lembu bukannya dia baca NO no, ENN try, entry, no entry. Lembu baca. Lembu tak baca apa, hang bubuh gambar lembu pun dia ingat tentulah kawan-kawan dia. Tu yang dia pulun masuk. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan jemaah ni, kita kena jadi orang yang senantiasa melembutkan hati kita dan melunakkan rasa kita untuk duduk dalam jemaah. Dan bila dah duduk dalam jemaah, kena jadi orang yang boleh terima kepelbagaian. Jangan kita pilih klik-klik kita, jangan duk select. Lah zaman select, dia nak cari geng, dia cari geng hak yang iPhone saja. Dia nak cari geng, dia cari geng hak yang pakai bag LV saja. Nak cari geng, dia cari geng hak yang pakai baju Adidas saja. Yang ni adalah satu kerugian. Sebab kita tak tahu orang mana yang bakal mungkin menarik kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebab itu penting untuk bersangka baik dengan jemaah dan duduk dalam jemaah. Dan kemudian yang terakhir, jemaah ini adalah satu benda yang dinampakkan kepada kita di zaman Nabi SAW telah pun dimulakan. Bukan baru mula, zaman Nabi pun dah mula dah. Betapa Nabi menganjurkan kepada kita untuk solat berjemaah. Betapa di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dilakukan solat tarawih berjemaah. Begitu juga pengumpulan Al-Quran yang mula dicetuskan selepas daripada kewafatan Nabi SAW, iaitu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Usai perang Yamamah, 600 penghafaz Al-Quran syahid di medan perang. Maka kerisauan itu tercetus, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mula mengutip mana-mana catatan Al-Quran yang dicatat di kulit pelepah kurma, kulit kambing, di tulang belulang unta, untuk dikumpulkan dan disusun kiraan surah-surah yang diperkenankan oleh baginda Nabi SAW, dan dibuat satu mushaf. Dan mushaf itu bila siap, Sayyidina Abu Bakar pegang. Lepas Sayyidina Abu Bakar pegang, lepas 2 tahun dapat dekat Sayyidina Umar. Dapat Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Umar serah dekat Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar, isteri pada baginda Nabi SAW, Hafsah binti Umar, Ummahatul Mukminin. Kemudian zaman Sayyidina Uthman, datang satu orang sahabat yang mana telah pun mengemudi bala tentera masuk sampai ke negara Armenia dan juga Azerbaijan. Bila mana dia sampai dekat sana, dia tengok orang-orang Islam dekat sana dah mula baca Quran ikut suka. Dia punya bacaan tu terlalu jauh dengan bacaan Nabi SAW dan juga para sahabat. Maka bila dia balik mai jumpa dengan Sayyidina Uthman,
dia suarakan benda ni. Dia kata Quran kita kena ada satu mushaf untuk dihantar ke seluruh pelosok tanah-tanah Islam. Maka Sayyidina Uthman dia panggil Zaid bin Thabit dan dipilih 3 orang lagi sahabat untuk menulis Al-Quran. Cumanya Al-Quran itu yang dah ditulis ada dengan Hafsah. Bila ambil daripada Hafsah, minta kepada Hafsah, Hafsah bagi, barulah disalin. Bila dah salin, diserahkan kepada beberapa masjid di banyak negara lah. Antaranya adalah di Basrah, antaranya di Kufah, kemudian sampailah ke Syria. Dan bila mana semua masjid ada mushaf yang lain tu semua dibakar. Sebab yang pegang yang ni yang pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman 12 tahun pemerintahannya. So bila kita tengok betapa berjemaahnya dalam waktu untuk meletakkan Al-Quran yang kita ada hari ni, kita sebenarnya menghirup kebaikan jemaah di zaman Nabi dan juga para sahabat. Kalaulah bukan kerana jemaah yang ada pada waktu tu, kita tak ada apa. Kita tak ada apa. Sebab tu bila mai berkenaan dengan nilai jemaah ini, kita kena usaha untuk menjadi orang yang dikirakan mengikut jalur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wasahbihi ajma'in, dan para sahabat yang jemaah itu, yang ramai itu, dan ia akan memberikan kebaikan pada kita bukan takat di dunia tetapi juga meluncur sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala dan mendiami syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tu yang terakhir, dan kita akan masuk tajuk yang baru di muka surat 112 tak, sorry, 113. Ya, 113. Nanti buku Pustaka Fajar, Pustaka Darussalam, muka surat 132. Jadi moga-moga takat tu dulu perkongsian. Selamat menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan rasa kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah. Kata Imam Syafi'i dan juga Imam Suyuti, umur umat manusia akan berakhir 1500 tahun. Sekadar peringatan sahaja. Nabi SAW lahir pada 1498 tahun yang lalu. Masih lagi berbaki 2 tahun. Masih lagi berbaki 2 tahun. Kalau ikut kiraan daripada lahirnya Nabi akhir. Lahirnya Nabi akhir zaman, maka kita nak kena faham dekat situ. Nak cukup 1500 ada lagi 2 tahun. Cuma perlu juga saya ingatkan kepada tuan-tuan, hari ni bila sebut berkenaan dengan akhir zaman, orang duk tumpu dan tuju kepada tahun depan 2024. Bila kita tengok balik daripada sekian banyaknya sumber dalil yang mana dibawakan daripada hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran dan juga kajian para ulama, yang banyak menumpu pada tahun 2024 ni adalah orang-orang Yahudi. Banyak Yahudi. Kalau kata nak kira balik berkenaan dengan 100 tahun jatuhnya khilafah, menceritakan tentang Mujaddid 1 tahun kan, 1924. Jadi dia kata tahun depan lah, cukup 1 tahun. Kalau ikut bulan Islam dah lepas dah 2 tahun. Dah lepas dah 2 tahun. Jadi apa yang saya boleh nak sebutkan di sini, tujuan kita hidup adalah dengan tidak ada perkara lain melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan untuk selesaikan itu. Bukan kita berkira-kira di manakah akan munculnya siapa yang bakal memegang panji-panji dan sebagainya. Bukan kerja buat kita. Datang masanya akan berlakulah benda itu semua. Tinggal lagi Nabi SAW mengingatkan kita supaya senantiasa memperbanyakkan amalan pada setiap kemampuan kita. Mampu bersedekah, banyakkan sedekah. Mampu baca Quran, banyakkan baca Quran. Mampu solat, banyakkan solat. Mampu senyum, banyakkan senyum. Mampu tolong orang, banyakkan tolong orang. Mampu untuk buat kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat, tolong perbanyakkan. Kerana Nabi SAW menyatakan badru bil a'mal qabla sittan. Perbanyakkan amal kamu sebelum 6 perkara. Salah satunya adalah dukhan. Yang keduanya adalah terbit matahari daripada barat. Kemudian disebutkan juga dabbatul ard. Kemudian disebutkan tentang Dajjal, dan kemudian gempa bumi dan juga angin daripada Yaman. Angin lembut yang akan
menyebabkan kematian orang beriman. So sebelum 6 benda tu, kita kena usaha untuk memperbanyakkan amal. Bukan untuk kita risaukan benda tu, sebab semua akan mati. Saya yang bercakap ni pun akan mati, tuan-tuan dengar pun akan juga menemui kematian. Dan kita tak tahu bila tarikh kematian kita itu akan dinoktahkan. Cumanya kekal menjadi baik dan senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang beroleh husnul khatimah dan kembali pada Allah dengan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki sifat sakinah, orang yang tenang, orang yang tenteram, orang yang bahagia, dan mendapat gelar panggil wadukhuli jannati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi moga-moga takat dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan masih tak perhatian. Dalam malam bulan purnama, Puteri Raja baca hikayat walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Redup bukan sebarang redup, redup tanda hari nak hujan. Hidup bukan sebarang hidup, jadikan Nabi sebagai tauladan. Qul qawli hadza astaghfirullahal adzim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafuzul mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.